أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca usul tahqiq. Kita tangguh hikam minggu depan insya-Allah. Sebab ada permintaan ramai juga yang mereka tak boleh mai malam ni, takut tak sempat. Tapi minggu depan kita tak tunggulah. Muka surat 26, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Adapun dalil akal, tanda yang menyatakan harus mereka itu rasul-rasul, segala perangai tubuh manusia itu. Jadi dalil akal yang mengatakan harus mereka berperangai dengan perangai tubuh manusia dengan perangai manusia. Bahasa kitab dulu. Dia panggil al-a'rad al-bashariyah. Mana bukti dia? Senang ya bukti dia no. Itu iaitu dalil akal tu. Ada kalamnya setengah mereka itu makan. Hak ni kita dengar melalui ulama lah. Kita dengar melalui kitab-kitab. Sehingga cerita ni dia jadi sampai tahap mutawatir. Nabi makan, Nabi kahwin ni sampai tahap mutawatir. Walaupun hadis tentang makan tu tak mutawatir, tapi cerita, berita ni dia jadi mutawatir dah. Mana? Tapi kita tahu melalui syama'il lah. Ada kalanya setengah mereka itu makan, mereka makan dan minum. Dan setengahnya tiada makan dan minum. Ada yang tak makan dan tak minum, tapi bukan sentiasa. Sampai berpuluh-puluh hari. Kan sebelum ni disebut dah. Sifat basyariah ni, dia sifat yang harus. Bila kata harus tu, bukan kata, bila kata makan tu kan sifat manusia. Bukan Nabi duk makan sedia. Dan bukan Nabi duk tak makan sedia. Sifat manusia ni, dia bergilir ganti, bertukar-tukar. Ada Nabi yang makan dan minum dan setengah yang tiada makan dan minum sampai berpuluh-puluh hari. Tiada makan. Tu. Kalau Nabi Daud sehari sekali. Ada Nabi-Nabi sampai tahap tak makan beberapa hari-hari.
Dan ni nak kata bukti kata depa ni bersifat dengan sifat manusia. Dan setengah mereka itu beristeri. Dan setengah mereka itu tiada beristeri. Tu. Sebab apa? Kalau semua pakat tak beristeri, itu bukan sifat harus, sifat wajib. Wajib tak beristeri. Kalau semua beristeri, dia jadi wajib pun. Seolah macam wajib. Ni Allah Ta'ala tinggal juga. Ada yang beristeri, ada yang tak beristeri. Majoriti Nabi-Nabi ni semua beristeri. Melainkan Nabi Yahya dan Isa. Itu anda sebut dalam kitab ni. Tiada beristeri seperti Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa. Sehingga kata ulama, semua Nabi beristeri. Tu. Dan menjadi satu petanda bagi Nabi yang mana mereka beristeri. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Sesungguhnya kami utuskan rasul-rasul sebelum pada kau ya Muhammad. Wa ja'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka azwajan wa zurriyah. Kami jadikan mereka ini berpasangan. Jadi ada isteri dan zuriat. Tuhan kata macam tu. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Sungguhnya kami utuskan rasul-rasul sebelum pada kau. Dan wa ja'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka azwajan wa zurriyah. Kami jadikan bagi mereka azwajan, isteri, dan anak-anak zuriat-zuriat. Nabi Muhammad 13. Tu. 13 tu mencampur hak yang tak dan bersama. Tu. Hak 8 tu hak yang confirm sama. Nabi Musa 4. Nabi Daud 8. Nabi Sulaiman 1000. Jenuh. Nabi Sulaiman 1000 orang bini dah. 700 isteri, 300 hamba. Jariyah. Nabi Sulaiman paling banyak bini. 1000 orang. Tiada beristeri seperti Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Yahya ni ada khilaf ulama' juga. Kata setengah dia pernah beristeri. Tapi kebanyakan ulama' kata dia tak beristeri. Sebab Allah kata apa? Allah kata kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya ni sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas salihin. Yahya ni sayyidan. Dia ni penghulu. Wa hasuran. Penahan. Penahan. Penahan ni ulama' tafsir ni. Tu. Wa nabiyyan, dan nabi minas salihin, daripada orang saleh. Jadi kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan, dia kata pendapat yang tahqiq makna wahasura itu sayyidan wahasura, kan? Wa nabiyyam minas salihin, hasuran itu apa? Penahan. Apa penahan? Yani allazi hasara nafsahum anin nisa. Dia tahan dirinya daripada perempuan.
ma'al qudrah ala ityanihinna tabattulan minallah. Dia mampu beristeri tapi dia tak mau isteri kerana tabattul. Kerana dia nak tumpu kepada Tuhan. Jadi bila Allah kata wa hasura, jadi dia tak kahwin. Ayat tadi Tuhan kata nabi-nabi ni pakat kahwin belaka. Tapi hak ni Tuhan jadi contoh bagi orang-orang yang tak kahwin. Nabi Yahya dan Isa. Nabi Isa, Tuhan kata wahasura. Dia kepung dan tahan. Apa makna? Dia kepung nafsu dia daripada berkahwin dengan ada sebab-sebab dia. Yang paling utama tabatul. Tu. Adapun Nabi Isa, kata ulama, kata setengah ulama memang dia tak kahwin. Tapi kata ulama, Nabi Isa akan kahwin bila dia turun nanti. Dia turun nanti dia kahwin. Dia turun nanti dia akan kahwin. Itu setengah pada pandangan ulama lah. Tapi itu pun ulama kata qala ba'du ulama, sebahagian ulama kata begitu. Tapi bukti tak ada. Tapi bolehlah nak cerita. Kemungkinan dia kahwin selepas pada dia turun nanti. Tu. Tiada beristeri seperti Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa dan lainnya. Lainnya ni mungkin Nabi-Nabi hak kecil-kecil. Tapi hak Nabi 25 orang tu, semua kahwin. Tolak Yahya ni Isa ya. Hak dia kata dan lain-lain tu mungkin Nabi-Nabi hak kecil-kecil tu. Hak banyak-banyak hak kita tak tahu. Maka nyatalah oleh kita bahawasanya segala perangai manusia itu harus pada segala rasul, pada segala Rasulullah alaihi musallatu wassalam, wallahu a'lam. Dah kita dengar cerita tu tahap mutawatir. Nabi kahwin bini Aisyah. Bila kata bini dia Aisyah, mesti kahwin. Jadi nyatalah bahawa mereka bersifat dengan sifat manusia. Apa hikmat mereka bersifat dengan sifat manusia? Selain daripada hak dia sebut sebelum ni, untuk tasyri', untuk tasalli. Selain itu, sebab kalau Allah Ta'ala lantik Nabi-Nabi ni macam malaikat, tak ada siapa nak ikut. Dia tidak boleh jadi uswah hasanah, tak boleh jadi teladan. Sebab apa? Kalau Nabi ni jenis malaikat, tak makan minum, tak ada siapa nak ikut dia. Kalau dia suruh puasa, siapa nak ikut? Orang kata apa? Dia suruh puasa, tak apa, dia tak makan. Dia suruh kahwin, tak apa, dia tak ada nafsu. Dia suruh pergi haji, dia tak apa lah. Bila meresap terbang biar. Kita nak kena himpun duit nak terbang lah. Jadi lah ni tak ada alasan. Tak ada alasan. Bila Nabi suruh puasa, dia makan. Bahkan dia tu lapang pula. Dia makan tak macam kita. Itu hikmat. Jadi kalau Nabi-Nabi ni, kalau mereka ni bersifat ni sifat malaikat, apatah lagi bersifat ni sifat Tuhan. Kan? Jadi dia tidak boleh jadi teladan kepada manusia sebagai uswah ukatan, ikutan, model untuk manusia supaya ikut dia. Ketahui olehmu, hai segala orang yang belajar, maka dengan kata kita,
Kata mana? Kata kita ni, ini pada mengucapkan kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu. Kita kata Muhammad Rasulullah tu. Maka dengan kata kita, yakni dengan lidah, pada mengucap syahadah, serta i'tikadkan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bila kita kata Muhammadur Rasulullah, wajib padanya, pada Muhammad pesuruh Allah itu sidik, bersifat dengan sidik. Artinya sidik, benar. Jadi bukan takat kita mengaku Muhammad ni pesuruh Allah. Kita kena mengaku juga dia itu sidik, bersifat dengan benar. Sidik, amanah, tabligh, batanah. Terkandunglah iman kita akan segala malaikat. Jadi terkandung termasuklah bila kita kata Muhammad Rasulullah, termasuklah beriman dengan malaikat. Sebab apa? Nabi apa? Nabi tak bohong. Nabi dia cakap benar. Nabi duk cerita malaikat Jibril, malaikat Pong duk cerita, Nabi cerita. Kalau dalam Quran pun Nabi cerita juga. Kalau Quran tu tak turun kat Nabi, siapa tahu? Kandung iman kita itu pada kata kita Muhammad Rasulullah, akan beriman akan segala malaikat, dan iman kita akan segala nabi-nabi. Dan iman kita akan segala rasul, dan akan segala kitab yang diturunkan Allah kepada setengah rasul itu. Iaitu kitab yang diturunkan Allah tu 104 kitab. Tu. Jadi masuk habis. Dan iman kita kepada hari yang kemudian, iaitu hari kemudian tu apa dia? Hari kiamat. Dia nak cerita apa? Bila kita sebut La ilaha illallah, dia tak besar mana? Dia tak besar mana? Walaupun makna La ilallah tu besar, tapi iman yang terkandung dalam dia tak banyak. Dia tak macam Muhammad Rasulullah. Sebab dalam Muhammad Rasulullah terkandung kita beriman dengan hak lain. Bahkan terkandung di dalam Muhammad Rasulullah tu kita beriman dengan La ilallah. Kita tahu La ilaha illallah daripada Muhammad Rasulullah. Kita tahu Rasul-Rasul daripada Muhammad Rasulullah. Kita tahu Nabi-Nabi dan kitab-kitab dan malaikat daripada Muhammad Rasulullah. Dan kitab Faridah sebut apa dia? La ilaha illallah tu, Muhammad Rasulullah tu seumpama air laut yang luas. Dan La ilaha illallah tu setitik daripada dia. Mai pok budak-budak ni, faham? Dia sebut pok budak-budak Wahabi. Ingat anak akan sebut pok budak-budak. Mai dengan pok budak-budak ni, tu Saleh Sik cerita, tu Saleh Sik baca. Dia pun ambil video tu. Tu Saleh Sik ni hina La ilallah, hina Allah. Muhammad Rasulullah seumpama air laut. Dan La ilallah tu setitik daripada ayat laut tu. Ni apa ni tu budak-budak. Budak-budak dia kan pandai dengar. Dia kan orang tua-tua cerita dia kalih. Tapi dia sibuk. Sibuk nak menyibuk. Nak menyampuk orang tua-tua sembang. Tu orang tua-tua marah budak-budak menyibuk ni. Ni apa? La ilallah setitik daripada Muhammad Rasulullah. La ilallah hebat lagi. Hang tahu la ilallah siapa abang? Siapa abang? Hang tahu Allah siapa? Muhammad Rasulullah.
Hang tahu la ilallah. Hang tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Siapa abang? Muhammad Rasulullah. Hang tahu malaikat siapa abang? Muhammad Rasulullah. Quran abang. Quran mai siapa? Quran siapa yang abang? Siapa yang baca? Muhammad Rasulullah. Bila kita jawab macam tu senyap. Oh, budak-budak. Lah ni banyak ni budak-budak. Banyak dah dalam YouTube pakai duk cari duit. Cari duit melalui YouTube. Korek habis. Apa dah? Kata, simpanlah bodoh tu sikit. Jangan banyak sangat duk buang. Simpan sikit-sikit setahun sekali. Nak tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan duk tunjuk kebodohan. Simpan bodoh tu sikit. Tak ni habis bayar pula. Cari resep video-video. Nak apa? Nak cari tu. Nak cari view. Kan YouTuber. Bila tengok dia ni tegok. Tegok Syekh ni. Syekh Nuruddin. Pakak tengok bro ramai-ramai. Dia nak tu ya. Dekat kira makan duit tu. Duit ada makan tu. Duit hasil daripada duk kutuk ulama. Ada. Dan dengan penghujahan yang tak tepat. Bagi makan anak bini. Ini selalu nak sebut ni. Dan ni dah jadi trend budaya dah pok-pok budak-budak ni. Saat ni kapten lah. Tu. Budak besar lah. Budak Superman lah. Projek memandai umat. Tu. Kapten kapal terbang dia percaya. Kapten kapal terbang tegak Syekh Nuruddin. Percaya kat kapten kapal terbang. Syekh Nuruddin tak percaya. Kapten. Kepiah tak pakai. Kata orang lah tak tahu lah. Tak boleh nak beza. Dan akan habis. Dan iman ini masuk juga iman kita kepada hari yang kemudian. Kenapa dia panggil hari kemudian? Sebab hari kiamat ni dia berlaku pada hari yang terkemudian. Hari dunia hari yang paling kemudian. Hari akhirat ni dia bersambung dengan hari kemudian. Mana? Hari kemudian bagi hari dunia. Jadi bila kiamat ni tu. Itulah hari kemudian hari dunia. Dan dia sambung. Dia panggil hari akhirat. Jadi dipanggillah dia tu dengan hari kemudian ni hari kemudian bagi hari dunia. Dan dia awal bagi hari akhirat dan dia kemudian bagi hari dunia. Iaitu hari kemudian hari kiamat. Kiamat ni pada kiam. Kiam ni berdiri. Apa makna berdiri? Kata ulama hari kita berdiri daripada kubur atau hari kita berdiri hujah. Berhadapan dengan Tuhan. Allah sedang mengadili kita, hisap kita dan kita pakat berdiri. Tu. Berdiri tu bukan saat lama. Tu. Kalau sehari, kalau akhirat apa dia? Tu. 1000 hari. Lama tu. Tu tak tahulah. Baik. Maka terkandunglah hari kiamat ni hari tiup sangkakala yang kedua. Maka terkandunglah sekalian yang telah tersebut itu. Mana?
kitab-kitab, malaikat, iman dengan nabi-nabi, iman dengan rasul, semua ni terkandung semuanya. Terkandung mana melazimi. Terkandung ni mana termasuklah dengan secara lazim akli. Terkandunglah ini termasuklah dengan secara lazim. Semuanya itu pada kata kita Muhammad Rasulullah. Itu yang kata Muhammad Rasulullah seumpama air lautan yang luas. La ilaha tu seumpama setitik daripada ayat laut tu. Pak budak-budak kata, duk hina Allah. Jahat lah ni. Satu orang awam. Mereka ni budak-budak dah. Orang awam dengar pula. Betul. Ni hina ni. Dah pula Allah. La ilallah setitik Muhammad ni. Padahal Muhammad Allah cipta. Kalau sembang macam tu memang betul dia apa? Budak-budak sembang macam tu. Habis tu. Kerana ni elak bagi terkandung. Kenapa semua terkandung situ? Elak bagi terkandung. Kerana Nabi Muhammad itu membenar ia akan sekalian itu. Apa membenar? Mengaku dan mengkhabar ia akan benar semua tu. Ni Muhammad tak kata tu semua cerita bohong. Membenar ini mengaku dan mengkhabar ia akan benar sekalian itu. Habis. Maka baca kitab ni nak bagi boleh pelepah. Maka nyatalah ni nyata bagi yang mendengar yang terkandung pada kata kita. Bila kata mesti dengar kan? Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Nyata apa? 18. Ada tu suruh buang dan tu buang. Buang tu buat bulat. Jadi nyatalah yang terkandung pada kata kita Muhammad Rasulullah itu 18 simpulan iman kita. 18 simpulan iman. Ni dia kira cara dia. Itu apalah kira cara dia. Main 18 ni kok mana? Tak apa nanti tengok. Tu kitab dia. 18 simpulan iman kita. Iman kita? Mana dia menyimpul iman kita. Tak syak ragu lagi. Mana dia? Ni nak cerita 18 ni. Tapi memang pelik lah. Ana pelik lah. Tapi tak apalah. Dan 4 daripada yang wajib. Tu sifat Rasul. Dan 4 daripada yang mustahil atau yang wajib. Tu hak mustahil. Sifat-sifat Rasul. Itu. Menjadi dia 8. 48 lah. Dia kira 18. Mana lagi? Nanti. Dan 2 yang harus. Dia ambil 2. Dia kira lawan sekali. Kalau Nabi makan, Nabi tak makan. Nabi kahwin, Nabi tak kahwin. Kan dia habang tu. Berlawan dua-dua. Dia harus tak ada lawan dah. Majoriti kitab-kitab ulama harus tak ada lawan. Nak lawan apa? Harus tu dua-dua dah. Dia bila kata boleh bersifat. Harus ni bersifat ni sifat manusia. Faham tahu lah. Itu sifat Allah, sifat yang harus. Bak mungkin nanti yang mungkin. Dia kata ada lawan. Itu Tuan Husin. Dalam kitab Hidayatul Sebian. Tu pun Tok Guru tolak tu. Tuan Husin tak tahu Husin. Dia mesti ada kurang. Tak kira siapa. Hak ni pula sifat yang harus ada 2. Maknanya a'raq basyarah dan bukan a'raq basyarah. Tak ada macam tu. Tapi sebenarnya dia sebutnya tu. Kalau kita langsung dia bilang tak tahu. Nanti hak bawah nanti. Hak bawah nanti tengok pelik. Hak ni tak apa sikit. 2 yang harus.
8 cuma 2, 10. Menjadi 10. Dan 4 iman kita. Jadi 4 lagi mana? Kan 18. 4 itu iman kita akan segala malaikat. Tu. Mana? Dan akan Rasul 2. Dan akan segala kitab 3. Dan akan segala hari kiamat. 4 kan? 4 belah. 4 lagi. Dan 4 pula segala lawannya. Itu kata. Dia sebut je ni. Tapi kalau Tok Syekh dia nak tanya. Tok Syekh sebut lawan beriman dengan malaikat ni. Maka dia kata tak beriman dengan malaikat. Mustahil buat apa lagi dah. Dia nak lawan ni bila sifat orang. Ni beriman dengan malaikat bukan sifat malaikat. Kan? Ni duk cerita ni malaikat. Beriman dengan malaikat. Mana? Malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat. Apa lawan hari kiamat pula? Tapi dia kira lawan. Jadi sungguh 18. Menjadi 14 dan 4 pula segala lawan yang 4 tadi. Menjadi 18. Tu kira dia, ambil pi lah. Kita tak selalu kata apa tu, hak dia kira. Tapi benarnya, tak tahu. Anam tak erti nak cerita. Dan Tok Guru pun tak pernah cerita. Pak beriman dengan Rasul, Nabi, pelik tu. Dia beriman dengan Muhammad Rasulullah sudah. Sebab beriman dengan Muhammad Rasulullah. Masuk dah tu. Masuk dia abang tadi kan. Masuk malaikat, masuk kitab. Buat apa nak beriman dengan Muhammad Rasulullah. Lepas tu beriman dengan malaikat dan kitab dan Rasul pula. Tadi kan dia kata dah terkandung dah dalam Muhammad Rasulullah. Kita gelecek lah. Bukan iktiraf dia, gelecek. Tak ada pernah jumpa dengan kita. 4 sifat wujud Rasul. 4 sifat yang haru. 4 lawan 8. Haru 2. Tak haru dengan tak haru. Lepas tu 4 lagi beriman dengan malaikat. Malaikat, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, hari kiamat. Lawan tu pula 4. Itu dia. Jadi 18. Maka yang 18 ini dengan 50 hak dahulu. Pada kata la ilallah tu, hak kita ucap tu. Menjadilah 68 simpulan iman kita. Jadi 68. 50 campur 18. Apa? Bilanglah kat mana pun. Maka terkandunglah pula sekalian itu pada kata la, sekalian mana? Sekalian tu 68 tu lah. 68 tu terkandung sekalian pada kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mula-mula la ilallah terkandung 50. Muhammad Rasulullah 18. Tu. Kemudian pula campur pula. Terkandunglah jadi 60. 68. Tu. Habis. Artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tu. Habis itu. Maka tatkala sudahlah kita ketahui. Tu tulis apa? Lepas tu dah lepas ketahui tu. Sinra. Soalnya. Tak ada tengok. Nak pasti
Oh, sanya. Faham kita. Ana pun sanya. Hampa pun sin alif nya. Oh, sinnya. Maknanya sanya lah. Hak ana ni, hak ni sin alif nya. Pada hak ni hak mengaji. Hak mengaji. Tok Guru teroboh serta. Tapi sanya tu betul dah. Serta tu kita faham lah. Sebab kitab ni sin alifnya. Kita hampa sinnya. Kitab ni sinnya juga. Tapi Tok Guru suruh buat. Bukan sanya. Serta faham kita. Tapi kalau kita kekal sanya lah. Kalau serta nampak faham lah. Tapi ada Tok Guru suruh serta. Ni. Maka tak kala sudahlah kita ketahui. Sanya. Fahamlah kita. Gitu. Ada Tok Guru. Bukan sanya. Serta. Maka tak kala sudahlah kita ketahui. Serta faham kita. Nampak gitu kan? Tapi dah dua kitab. Dua kitab sanya. Hampanya sinnya. Hak ni sin alifnya. Maknanya memang makna sanya. Ni kitab lama juga. Jadi kalau sanya, kita baca macam ni. Maka tatkala sudahlah kita ketahui. Dah kita tahu. Sanya. Fahamlah kita. Dia macam tu lah. Fahamlah kita akan sekalian itu. Sekalian. 68 sifat iman tu. Maka sempurnalah. Sahlah kita. Kata. Bila kita faham 68 tu. Sahlah kata kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Artinya, aku ketahuilah akan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar sembah melainkan Allah. Dan aku ketahui akan bahawasanya Nabi Muhammad Rasulullah itu pesuruh Allah. Barulah gemuk. Ni tak sebut la ilallah kurih. Dia orang sebut la ilallah maksudullah ni serta memahami maknanya dan aqaid yang ada. Dia seumpama sebut roti canai, dia berasa roti canai itu dan lemak-lemak dia rasa sekali kenyang. Dia kalau orang yang sebut Allah, dia tak faham maknanya dan aqaid yang ada dalamnya, dia seumpama sebut roti canai tapi sebut saja tak nak rasa apa. Kita sebut sate, rasa sate tu. Dan kenyang. Pok ni sebut sate saja. Tak kenyang-kenyang. Tak rasa-rasa apa. Dan jikalau belum kita ketahui maknanya. Makna mana? Makna kata asyhadu an la ilaha illallah. Makna sekalian itu. Mana? Makna sekaliannya itu mana? Makna yang terkandung tu. Adalah perkataan kita itu. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Berdusta juga adanya. Berdusta apa tu? Kau berdosa? Kena tengok pula. Hak ni berdusta. Hampa tulis berdusta. Berdusta juga. Hak ni tak boleh nampak. Hak ni nampak macam berdosa. Hampa ada waw tak berdusta? Hak ni ada waw. Maknanya berdusta. Hak ni dia ada dua waw. Hak tadi hampa asalnya sinnya. Hak dia sin alifnya.
Sebab tu kitab-kitab ni kena ada banyak nuskah. Ni tahun 59. Ni. Dalam dia pelik. Dalam dia macam ni. Dan ni jemput kitab-kitab simpan. Tak mau bagi kat anak. Kita nak himpun. Ni Juno baca ni. Baik. Kalau orang ni, dia sebut la ilaha illallah, dia tak tahu makna apa. Berdusta juga adanya. Dia bohong. Bohong, dia tak tahu apa. Dia kata tiada Tuhan melainkan Allah. Allah dia pun dia tak kenal. Macam dia kata apa? Macam dia kata. Tu. Kuala Lumpur nak pergi Kuala Lumpur belah selatan. Padahal dia tak pernah tahu pun Kuala Lumpur. Bohong apa ni? Bohong. Tu. Berdusta juga adanya. Belum lagi ada pada kita. Pada orang itu. Makrifat. Belum ada makrifat lagi. Dia belum ada makrifah orang macam tu. Artinya, mengenal maksiat lagi. Jadi kenal tu dia kenal maksiat. Mengenal maksiat orang baik. Bukan mengenal makrifat, mengenal maksiat. Oh, tu. Itu ayat dia. Nah, memang betul. Artinya mengenal maksiat lagi taklid juga. Bukan kenal makrifat, kenal maksiat. Dah dusta. Lagi taklid juga. Bahkan taklid. Kalau taklid, masuklah dalam khilaf ulama tentang sah iman dia ataupun tak sah. Mau gitu. Walaupun ada ulama kata mukallid ni sah iman dia. Tapi kita masuk dalam khilaf ulama. Yang mengatakan tak sah tu. Imam Sanusi pula tu. Wali Allah. Artinya taklid tu. Mengikut-ngikut kata orang jua. Ikut kata orang. Inilah mana? Inilah kata jikalau belum kita ketahui. Berdusta juga adanya. Inilah kata jikalau belum kita ketahui maknanya sekalian adalah perkataan kita tu berdusta. Dia bukan betul lagi. Dia dusta. Belum dapat makrifah. Belum kenal makrifah. Bahkan kenal maksiatnya. Inilah isyarat sabda Nabi SAW. Iza alimtum misla syamsi fashhadu. Tu. Iza alimtum misla syamsi fashhadu. Apabila kamu ketahuilah terang seperti matahari, nyatalah. Jadi syahadahlah. Patut dia terima syahadah gitu ya. Sebab dia nak cerita syahadah ni. Nak kata asyhadu mana. Kita tak tahu. Tapi dia pergi terah. Dia pergi terjemah. Terang. Apabila kamu ketahuilah terang. Seperti matahari. Nyatanya. Maka naik saksilah. Oh macam tu terjemah dia. Ni. Apabila kamu ketahuilah terang. Kamu tahu dengan jelas. Seperti terangnya matahari. Seperti matahari ni. Seperti terangnya matahari. Nyatanya matahari. Maka barulah naik saksilah kamu. Yakni. Tiada lagi syak dan tiada zon dan tiada waham. Semata-mata. Ni. Tiada syak, zon dan waham.
Dia Nabi nak abang kata begini. Dia berdalih hadis ni, dia nak berdalih kata apa? Kita nak menyaksi lagu mana? Kita nak menyaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah guna, sedangkan kita tak tahu. Kita tak terang. Makrifat tak ada. Sedangkan Nabi kata, Iza alimtum misla syams. Bila kamu tahu seumpama matahari, kamu tahu, maka fashhadu. Tu. Kita baca dengan amar. Fashhidu. Fashhidu, maka bersaksilah. Maknanya apa? Hang nak bersaksi, kena berhenti dulu. Walaupun hadis ni, dia turun pada bab syahadah, bab jadi saksi. Tapi tak apalah, boleh kita ambil. Hadis ni diturun tentang bab saksi, bab saksian. Jadi ada sahabat, dia tanya Nabi, aku ni nak jadi saksi. Nabi kata, hang nak jadi saksi, hang kena betul-betul jelas hang nak saksi tu apa dah. Ni hang tak tengok pun dengan orang apa, hang kata hang tengok dia tu berzina. Contohlah. Kalau hang nak jadi saksi, hang kena tahu dia betul-betul confirm hang tengok dia berzina. Tengok macam mana tengok matahari tu nyata. Muayyanah. Jadi maknanya, kalau seorang tadi nak saksi, mestilah dia tu yakin. Sebagaimana dia tahu matahari bil musyahadah dengan lihat mata kepala. Jadi, hadis tentang ni banyak riwayat. Cuma alim tum tu tak jumpa. Kalau versi riwayat ni, Iza alimta. Bukan alim tum. Iza alimta. Misla syamsi. Tu. Fashidu, maka saksilah kamu. Dia macam tu. Itu kalau riwayat tu. Ada versi riwayat yang lain daripada Ibn Abbas. Nabi kata kepada seorang lelaki yang nak saksi. Nabi kata apa? Tara Syam. Hang pernah tengok lihat matahari tak? Nabi kata, Tara Syam. Lelaki tu dia nak jadi saksi. Nabi kata, Tara Syam. Kamu pernah tengok matahari tak? Oh, naam ya. Tengok. Nabi kata apa? Ala misliha fashhad. Seumpama hang tengok matahari, maka saksilah sesuatu itu seumpama hang tengok matahari. Mana? Pada pihak yakin dan cerak, yakin tengok dengan mata. Kalau tak tengok dengan mata pun memang dia ada bukti-bukti yang meyakinkan. Tak lihat dengan mata pun, motor dia ke, kereta dia ke, baju dia ke, ikutlah. Jadi maknanya, seperti mana kita yakin tengok matahari. Tak ada orang yang tak yakin tengok matahari. Dia asal dah. Asal hadis ni. Cuma kita kata apa? Kalau nak bersaksi, nak menjadi saksi tentang perkara dunia pun, Nabi suruh saksi dengan yakin seperti mana tengok matahari. Apatah nak saksi dengan bab akhirat Tuhan? Nampak tak? Tuhan nak cerita. Takut, kalau anda tak cerita, takut jadi macam mana? Main budak-budak ni, dia sedap pula. Macam tengok dalam YouTube, dia tengok kata dia cari dalam YouTube. Lepas tu dia cakap lah. Dia cakap tu macam dia pakai hadis. Hadis ini disebut dalam kitab. Dia dalam kitab ini kata, dia tengok seminggu dah. Dia tengok. Lepas tu dia cakap tu spontan. Bunyi hebat. Kata. Cuba dia tanya daripada depan macam tu. Masalah tu hari tu kita baru keluar daripada depan dia. Mampu dia tak tahu. Pok ni semua nak takhrij hadis semua ni. Semua tengok. But Captain tu kalau tengok dia cakap tu sedap. Dalam Bukhari. Bukan Bukhari. Baca pun tak pasal. Cuba hangpa dengar Captain. Kenal Captain?
Bukhari. Ha. Orang Bukhari, Bukhari, Bukhar. Ha. Oh, bunyi sedap. Oh, bunyi dalam Fathul Bari muka surat bagian. Oh, sedap kan hang tengok seminggu dah. Cuba hang sembang luar depan ni. Ni macam ni anda sebut bukan apa? Takut budak-budak kata apa? Ustaz, hadis ni. Tapi jangan bagi dia dengar, kan dia dengar tak? Kena spontan. Spontan memang dia tak tahu. Tapi kalau ni, kalau dia dengar ni, dia cari, seminggu dia cari, dia kata apa? Asbabul wurud bukan cerita tentang syahadah la ilallah. Ini tentang cerita saksian. Kita jawab boleh kan? Kalau saksian tentang perkara dunia, Nabi suruh betul-betul yang yakin, apatah saksi tentang ketuhanan? Senang jawab itu. Tapi tak, dia nak nah jelas-jelas tu kata budak-budak. Dia nak nah tunging-tunging seketul macam tu. Hang guna otak lah. Nabi kata kalau nak saksi, tak saksi macam mana tengok matahari. Tuhan kita saksi tak? Saksi. Ha, saksi tengok matahari macam mana? Hang kena yakin dengan Tuhan tu. Baru hang boleh saksi. Sebab tu kaedah ulama, asy-syahadah la takunu illa ba'dal ma'rifah. Syahadah ini takkan ada melainkan selepas kenal. Asy-syahadah la takunu illa ba'dal ma'rifah. Syahadah ini tak akan terjadi melainkan selepas makrifah. Apa makrifah? Kenal Tuhan. Tu tadi dia kata. Kenal Tuhan ni, dia bukan jenis kenal. Dia kenal Tuhan pula tak sah. Tak nama kenal kalau 99%. Tak nama kenal kalau 70%, kalau 50%, kalau 40%. Nak nama kenal ni 100%. Tu mana? Mislu Syamsi. Ni nak marah ni. Jadi anda kena cerita lah ni nak baca kitab memang. Lepas tu anda mana nak majak, anda mesti detail ni. Dan ni nak kena cerita habis ke orang. Takut apa? Kita berandai dah takut ada orang yang dan cuba nak kritik. Tak ni budak-budak dengar payah. Budak ni kalau kita klaim, kadang kita kalah. Tu yang payah. Dia bukan ada disiplin ilmu. Kita duk cerita Tuhan, dia duk faham Ultraman. Doraemon. Kepala dia Doraemon, Ultraman. Nak lawan orang tua. Orang tua kepala dia Tuhan. Kena sebut benda ni. Dia banyak kadang-kadang guru-guru ni dia jadi masalah anak murid dia. Bila dia jarang sebut. Kadang-kadang anak murid sampai kata apa? Benda ni tak berat kot, Tok Guru tak sebut mana. Ni anda tengok sendiri. Tok Guru tak berat. Cerita bab-bab ni anak murid dia berselerak. Hak pergi pondok jadi Wahabi pun dah. Kena cerita. Tok Icik dia kata, Tok Icik kadang. Dia kata Tok Guru yang tak cerita Wahabi salah ni silap. Salah dia kata. Salah. Tok Guru tak pernah tak cerita Wahabi salah ni. Dia salah. Masa duduk mengaji tu, Syekh Badaruddin baru nak top. Dia muda hari masa tu tak mufti lagi. Syekh Badaruddin. Bekas Tok Mufti. Tanya Tok Cik, Syekh Badaruddin macam mana tu? Dia mengajak okey, tak apa. Tapi dia tak pernah marah Wahabi. Masa tu memang Syekh Badaruddin dia lah ni marah berapa ni. Dulu dia jarang. Dia kan dulu dia duduk mengajak orang duduk muda lagi, orang duduk ramai majlis. Dulu ramai. Majlis Qodiang tu penuh tu. Kalau dulu dia ni Ustaz Syamsuri lah. Lah ni orang tak ramai, orang tua. Masa muda-muda dia duduk mengaji Tok Cik. Tok Cik kata, tanya macam mana Tok Syekh Badaruddin ni? Dia kata tak apa kot. Tak apa, dia banyak tak dengar lah pelik-pelik. Tapi dia tahu, Badaruddin ni, dia salah. Dia tak pernah kata Wahabi silap. Mana dia tak menyerang Wahabi. Dia tahu. Dia tahu. Tu tak betul dia tahu. Kena kata Wahabi salah. Tu semua marah. Uji derih piah. Hang panggil Wahabi mai aku nak bagi duit kat hang.
Panggil Wahabi main debat dia nak bagi duit. Haji Dere. Kepi Haji Dere. Tu orang alim tu. Kepi Haji Dere tu. Dia kan yang Ustaz Asyik Mahang takut dia lagi. Ustaz Asyik Mahang dia mulut je. Haji Dere tu. Khatim. Wahabi tak betul. Apa panggil dia? Dia nak main debat dengan aku nak bagi duit. Nak bagi duit kat Wahabi tu. Tu Haji Dere. Oh, cengeng Haji Dere. Dia tak cengeng lah. Haji Dere ni zaman 13 Mei tu. Siapa tak berani pergi BM tu? Bukan BM siapa tak berani. Dia pergi orang gabung mai. Hang nak bersambar mai. Hak tak berani pergi BM tu. Nak bersambar mai. Tu Haji Dere. Orang kampung cakap bagi duit kat dia pergi beli. Masuk pergi kedai Cina. Cina tak berani. Dan ngaji kat dia. Tak Sebedowi. Hari-hari Wahabi mesti ada. Tu Haji Dere. Wahabi mesti disebut. Aku nak bagi duit. Kalau mereka nak main debat dengan aku nak bagi duit. Nak bagi duit kat mereka. Seronok boleh mengaji tu. Tak ada habis lah. Nampak tak ada kot no. Dari tu tapi untuk Iman sama kaki takut tu. Iman sama kaki. Tak Syekh Mahang dia cengih. Bila kita tak buat takut dah. Dia okey. Bila duduk sembang. Fahamnya. Tok Zaman Kati, Tok Haji Dere. Oh, Tok Zaman Kati dia perhati. Tongkat ni. Tak berani. Haji Dere tu. Tak senyum Tok Haji Dere. Tak Rashid. Hei, lepas mai. Ajak minum kopi. Dia cengih. Tapi tak apa. Tok Yacik. Tok Yacik sekarang. Tok Yacik dia buat apa? Dia katok. Dia katok Tok Yacik. Tu lain tak katok lah. Tok Haji Dere tak katok. Tok Yacik dia katok. Ada tongkat duduk kat dia. Duduk sembang Wahabi. Katok. Kalau dapur dia katok. Dili kan. Tu. Nah, hadis tu dia sebenarnya dia cerita tentang bab syahadah. Tapi tak ada masalah. Kita kiaskan dengan syahadah ni. Hak ni syahadah memang syahadah saksi. Syahadah saksi mahkamah lah. Nabi kata hang tengok matahari tak? Tengok. Hang nak saksi, hang kena saksi macam mana hang tengok benda tu, macam mana hang tengok matahari. Mana? Pada pihak yakin. Jadi kita pun nak saksi. Macam mana sebut tadi? Nak saksi kena makrifah. Makrifah Allah ni dia kalau 99%, 80, 70, 50 apa di bawah tak nama makrifah. Jadi makna apa? Al-makrifah asyahadah la takunu illa ba'dal yakin. Makna dia. Asyahadah la takunu illa ba'dal makrifah. Apa makrifah? Asyahadah la takunu illa ba'dal yakin. Mana yakin? Ni. Macam mana hang tengok matahari. Jadi boleh kita ambil berdalil. Ana cerita siap-siap. Boleh kita ambil berdalil ingat ni. Maka dia ada waham. Sebata-bata yakinlah kamu. Maka daripada Nabi, yakni daripada perkataan Nabi. Kita mesti kat situ. Maka daripada Nabi, yakni daripada perkataan Nabi. Berhenti kat situ. InsyaAllah minggu depan kita baca hikam. Minggu depan tak ada dah. Siapa tak main pun kita akan baca. Kalau tak ada apa-apa PKP ni, COVID ni, insyaAllah kita akan baca hikam. Ramai kalau tak dapat hikam ni. Ramai tak dapat Dia tak ramai nak minta lagi. Dia tanya cukup tak? Tak ni tanya cukup lagi. Tengok. Siapa tak cukup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bihamdi hamdan yuafi ni'mal mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموكلين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.